Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so insyaAllah pada video kali ini kita akan masuk kepada topik, subtopik nisbah. Okey, nisbah. Okey, kita tengok dulu perbualan antara seorang ibu dengan seorang anak ni. Seorang anak ni berkata, ini satu cawan gula pasir, ibu. Lin, tolong ibu sediakan satu cawan santan pekat pula. So kat sini ada dinyatakan kuantiti satu cawan gula dengan satu cawan santan pekat. Persoalannya di sini, berapakah nisbah bilangan bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan santan pekat. Jadi kat sini dia dah ada mention kat sini satu cawan santan pekat dengan satu cawan gula pasir. Jadinya nisbah di sini adalah bersamaan dengan 1:1. Di mana ia akan ditulis sebagai 1 titik bertindih 1. Maksud dia kat sini nisbah 1:1 boleh juga ditulis sebagai 1 titik bertindih 1. Okey. Nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan santan pekat ialah nisbah 1:1. Itu cara sebutan dia lah. Nisbah 1:1. Okey. Seterusnya, okey, untuk lebih faham, kita tengok pula kepada latihan kita lihat pula kepada soalan B. Soalan dia, nyatakan nisbah bilangan cawan gula pasir kepada nisbah bilangan cawan gula pasir dengan bilangan cawan tepung beras. Okey, kat sini dia ada mention 1 cawan gula pasir dengan 2 cawan tepung beras. Maksudnya kat sini nisbah 1:2 ni boleh ditulis sebagai 1 titik bertindih 2. Okey. Itulah cara untuk kita tulis nisbah 1:2. Nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan tepung beras. Maksudnya kat sini dia mention berkenaan dengan bilangan cawan gula pasir dulu. Kita tengoklah gula pasir. Okey, so kat sini dia tulis gula pasir sebanyak 1 cawan. Tulis 1 kat sini. Kepada bilangan cawan tepung beras. Okey, tepung beras. Baru kita tengok yang tepung beras. Tepung beras dia tulis 2 kat sini. So, kat sini kita tulis 2 lah. Jadi, cara bacaan dia adalah nisbah 1:2. Okey. Okey, seterusnya, bilangan buku cerita yang dibaca dalam seminggu oleh 4 orang murid. Okey, so ini ada 4 orang murid dan ada bilangan buku yang mereka baca dalam seminggu. Okey, so kita tengok satu. Janaki dia baca 1 buku dalam seminggu. Sherry 1, 2, 3, 4. 4 buku dia baca. Kon 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buku. Dan Nora 1, 2, 3, 4, 5. 5 buku. Okey, jadi soalan dia kat sini, nyatakan nisbah bilangan buku cerita Janaki. Okey, so kat sini dia mention buku cerita Janaki kepada bilangan buku cerita Nora. Okey, maksudnya kat sini kita kena tengok bilangan buku Janaki dulu, baru kita tengok bilangan buku Nora. Okey, so mana buku yang dibaca Janaki? Okey, yang ni. Okey, Janaki baca 1. Nora dia baca 5. Okey, jadi maknanya kat sini nisbah untuk bilangan buku cerita Janaki kepada bilangan buku cerita Nora adalah nisbah 1:5. Okey, nisbah 1:5.
Okey. Seterusnya, okey, nyatakan nisbah bilangan buku cerita Janaki, okey, Janaki kepada bilangan buku cerita Sherry. Okey, kita tengok kat sini Janaki 1 buku, Sherry berapa? Sherry 4 buku. Okey, jadi jawapannya adalah nisbah 1 kepada 4. Untuk nisbah bilangan buku cerita Janaki kepada bilangan buku cerita Sherry. Okey. Manakala untuk soalan yang seterusnya, nyatakan nisbah bilangan buku cerita Janaki kepada bilangan buku cerita Kon. Okey, so kita tengok bilangan buku yang dibaca oleh Kon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 buku. Okey, so maknanya kat sini jadi nisbah 1 kepada 6. Okey. Itu adalah bacaan nisbah bilangan buku cerita Janaki kepada bilangan buku cerita Kon. Okey. Okey, seterusnya untuk soalan yang ketiga, apakah nisbah jisim ikan kepada jisim ayam yang dimasak oleh Ibu Ciu? Jisim ikan sebanyak 1 kilogram. Manakala untuk jisim ayam adalah sebanyak 10 kilogram. Okey, so kita nak tulis nisbah di sini. Apabila kita tulis nisbah, perlu diingat, okey, nisbah kita tak perlu tulis unit dia. Maksudnya kat sini tak perlu nak tulis kg, tak perlu nak tulis cm, tak perlu nak tulis meter ke. Maknanya kat sini dia akan jadi nisbah 1 kepada 10. Tak perlu tulis nisbah 1 kilogram kepada 10 kilogram. Tak perlu. Okey, tak perlu tulis unit. Okey. Seterusnya, soalan yang keempat. Gambar menunjukkan harga 3 jenis barang yang dibeli oleh Abang Fuad. Okey, ni penanda buku RM1, kasut bola RM100, RM100 Malaysia. Ni telefon RM1 Malaysia, RM1,000. Tu adalah harga kepada barang yang dibeli oleh Abang Fuad. Soalan A, nyatakan nisbah harga penanda. Okey. So kat sini dia mention, dia sebut berkenaan dengan harga penanda buku baru harga kasut. Okey, maksudnya kat sini kita kena tengok harga penanda buku dululah. Harga penanda buku. Lepas tu baru kita tengok harga kasut. So kat sini kita boleh tengok bahawa nisbah harga penanda buku kepada harga kasut ni adalah nisbah 1 kepada 100. Okey, ni. Nisbah 1 kepada 100. Seterusnya, nyatakan nisbah harga penanda. Okey, harga penanda kepada harga telefon. Okey. So harga penanda adalah RM1. Harga telefon adalah RM1,000. Jadinya untuk nisbahnya adalah nisbah 1 kepada 1,000. Itulah jawapan dia. Nisbah harga penanda buku kepada harga telefon ialah 1. Nisbah 1 kepada 1,000. Okey. Seterusnya kita tengok pada soalan yang kelima ni. Lihat gambar di sebelah, nyatakan nisbah isi padu jus timun. Okey, dia nak tahu nisbah jus timun kepada isi padu jus lobak. Maknanya kita kena sebut nisbah untuk timun dululah. Jus timun dulu. Baru kita sebut nisbah jus lobak. Okey, jadinya di sini isi padu jus timun sebanyak 1 liter. Manakala isi padu jus lobak adalah 4,000 ml.
Okey. Lagi satu, Ustazah nak mention di sini, kalau awak perasan, unit di sini adalah berbeza. Okey, ml dengan L. Jadinya kat sini kita perlu tukar dulu unit, kena bagi sama dulu. Kena bagi dia sama, little dengan little. Okey. Kalau awak tengok kat sini 1 little ditukar kepada 4000 ml, 4000 mililiter ni ditukar kepada liter, dia akan jadi 4 liter. Okey. Bila dah sama unit, jadi tak ada masalah lah untuk kita nyatakan nisbahnya. Jadinya nisbah untuk isi padu jus timun kepada isi padu jus lobak adalah nisbah 1 kepada 4. Kena samakan dulu unit dia. Kalau tak sama, kita tak boleh nisbahkan dia. Okey. Kat sini dia ada mention. Pastikan unit adalah sama untuk menyatakan nisbah. Tak boleh lah. Jus timun dalam liter, jus lobak dalam mililiter. Tak boleh, kena samakan dulu. Liter dengan liter. Contoh meter dengan meter, cm dengan cm. Kena samakan dulu. Okey, seterusnya kita tengok jisim betik dengan jisim kelapa. Okey, jisim betik ni adalah 1 kilogram. Manakala jisim kelapa ni adalah 1000 gram. Nisbah jisim betik kepada jisim kelapa ialah nisbah 1 kepada 1000. Okey, soalannya kat sini, adakah jawapan ini betul? Bincangkan. Suka Ustazah ingatkan lagi sekali, untuk nisbah, okey, pertama sekali kita kena samakan dulu unit ni. kg dengan G, dua benda yang berbeza. Okey, jadinya kita kena samakan dulu. Kena tukarlah. Okey, untuk jisim kelapa kita kena tukar kepada kg. Okey, 1000 gram kalau kita nak tukar kepada kilogram, dia akan jadi 1 kg. Okey. Bila dah sama 1 kg unit dia ni dah sama, baru kita boleh nisbahkan dia. Dia akan jadi, untuk nisbah jisim betik kepada jisim kelapa ni adalah nisbah 1 kepada 1. Okey, so ni adalah jawapan yang betul lah. Untuk yang ni, nisbah 1 kepada 1000 salah. Kenapa salah? Sebab dia punya unit ni berbeza. Okey. Dia punya unit ni, dia punya unit tu kg. Kg dengan G. So tak selari lah. Kena samakan dulu. Okey. Okey, jadinya untuk pembelajaran kita pada hari ini dah selesai dah tamat dah. Okey, untuk subtopik nisbah ni cukup mudah. Okey, perkara pertama kita kena kenal pasti dulu. Dia tanya apa dulu? Contoh dia tanya pasal nisbah isi padu jus timun kepada isi padu jus lobak. So kat sini kita kena sebut nisbah jus timun dululah. Kena ikut turutan. Baru kita sebut nisbah untuk jus lobak. Dan yang kedua, perlu diingat juga kita kena samakan dulu unit, baru kita boleh nisbahkan. Tak boleh kita nak nisbahkan dengan unit yang berbeza. Contoh kg dengan G, kilogram dengan gram. Tak boleh. Kita kena tukar dulu unit biar sama, kilogram dengan kilogram, baru boleh kita nisbahkan. Okey, jadi itu sajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton.